Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peredaran masa semakin pesat dengan teknologi yang semakin canggih. Tidak lupa juga dengan kealpaan manusia yang semakin hari semakin jauh daripada agama Allah. Bagaimana kita pada hari ini sebagai umat Nabi Muhammad SAW untuk terus memperkukuhkan tiang agama Islam dan kita melahirkan generasi yang beriman di kalangan anak muda kita. Bermula pada Julai 2015, Pusat Pengajian Ruwaq Jawi yang bertempat di Kahirah, Mesir digerakkan oleh agamawan, tokoh-tokoh ilmuwan Melayu Malaysia. Kini sebanyak 130 kelas pengajian secara percuma diadakan setiap bulan bersama dengan ulama Al-Azhar. Oleh kerana Pusat Pengajian Ruwaq Jawi sehingga hari ini hanya menyewa premis, sedangkan bilangan pelajar yang menghadiri kelas semakin hari semakin ramai. Maka dengan itu, Yayasan Al-Azhar Al-Thani telah bersetuju untuk melancarkan kutipan dana bagi tujuan pembelian bangunan Ruwaq Jawi di Kahirah, Mesir. Yayasan Al-Azhar mensasarkan ringgit Malaysia 4 juta hasil daripada derma orang ramai bagi tujuan pembelian bangunan tersebut yang akan memberikan keselesaan kepada para pelajar di Kahirah, Mesir dalam usaha mereka untuk menuntut ilmu agama. Kini kami membuka peluang untuk anda bersama-sama menjadi salah satu bahagian dalam usaha mulia untuk melahirkan lebih ramai generasi ulama dalam negara kita. Anda boleh berinfak menerusi pakej-pakej yang telah disediakan. Menerusi infak ini sahaja, bukan anda berbelanja di jalan Allah, bahkan anda juga akan dapat menimba ilmu dengan menerima kitab hadis berbentuk e-book dan juga link penuh pengajian Ruwaq Jawi di YouTube. Alhamdulillah, setakat pada hari ini sebanyak 1.5 juta telah dikumpulkan hasil infak orang ramai. Namun pihak Ruwaq Jawi masih memerlukan 2.5 juta untuk melengkapkan tabung dana pembelian premis ini. Bantulah Ruwaq Jawi, berinfaklah kepada tabung dana untuk pembelian bangunan Ruwaq Jawi dengan harapan anda adalah sebahagian dalam proses penyebaran ilmu dan mudah-mudahan semua amalan kita berkekalan dan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. إلى حضرة النبي المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ثم إلى أرواح آبائه وآله وأصحابه الكرام، ثم إلى أرواح والدينا ومشايخنا ووالديهم وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، وإلى روح مؤلف هذا الكتاب شيء لله ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد محيي النفوس صلاة تسعدنا بها في جميع الدروس وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا واجعلنا من المخلصين. اللهم افتح قلوبنا في طلب العلم وارزقنا الإخلاص فيه والعمل به والنشر به حتى يأتينا اليقين. اللهم افتح قلوبنا فتوح العارفين وفقهنا في الدين وعلمنا التأويل وآتنا بفضلك أفضل ما تؤتي عبادك الصالحين وجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. صلى الله وسلم عليه وعلى آله والحمد لله رب العالمين. أما بعد. فقال الشيخ المؤلف رحمه الله تعالى نفعنا الله به وبعلومه وبركاته وعلوم مشايخنا وبركاتهم في الدارين آمين. Kata Al-Imam Al-Alim Al-Allamah Syekh Abil Barakat Sayyidi Ahmad bin Muhammad Ad-Dardir Al-Maliki Al-Azhari rahimahullahu ta'ala, katanya, hayatuhu wa qudratun iradah wa kullu syai'in kainin aradah wa in yakun bididdihi qad amara fal qasdu ghairul amri fatarahil mirah. فقد علمت أربعا أقساما في الكائنات فاحفظ المقام كلامه والسمع والإبصار فهو الإله الفاعل المختار. Sambung dalam kita punya perbincangan dalam matan Al-Kharidah Al-Bahiyah ini, karangan susunan Al-Imam Al-Alim Al-Allamah Sayyidi Abil Barakat Ahmad Ar-Dardir rahimahullahu ta'ala, yang ke-33 di juzuk yang kedua daripada bait yang ke-33, iaitu perbincangan tentang sifat iradah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Nazim rahimahullahu ta'ala, hayatuhu wa qudratun iradah wa kullu syai'in kainin aradah. Selesai daripada perbincangan sifat hayat Allah Subhanahu wa ta'ala, sifat hidup Allah ataupun sifat perhidup Allah Subhanahu wa ta'ala yang dengannya Allah hidup. Juga selesai daripada perbincangan sifat kudrah Allah, sifat kuasa ataupun sifat perkuasa Allah Subhanahu wa ta'ala yang dengannya Tuhan boleh mengadakan apa-apa mungkin yang ia kehendaki. Masuk dalam perbincangan sifat ma'ani yang seterusnya, iaitu sifat ma'ani yang keempat mengikut susunan yang diletakkan oleh Imam Dardir rahimahullahu ta'ala, iaitu sifat iradah. Katanya iradah wa kullu syai'in kainin aradah. Yang seterusnya sifat iradah, terjemahan bagi bait yang ke-33 tu, sifat kehendak. Sifat kehendak ataupun sifat perkehendak lah, kalau ikut sebahagian tafsiran ataupun terjemahan madrasah Syekh Wan Ismail Fatani sahibul Bakuratul Amani tu, maka sifat perkehendak terjemah daripada sifat perkuasa, terjemah daripada sifat iradah Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa kullu syai'in kainun aradah, setiap sesuatu yang berlaku adalah yang dikehendaki olehnya, adalah yang ditentukan olehnya, maksudnya gitu. Baik, sambungan daripada perbincangan, jangan lupa kita punya tajuk besar kita, iaitu perbincangan sifat ma'ani Allah Subhanahu wa ta'ala. Sifat ma'ani ialah sifat yang ada pada zat Allah Subhanahu wa ta'ala sedia kala adanya di zat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang dengannya
Allah melakukan sesuatu, sama ada menentukan dengan iradah, mengadakan dengan kudrah, mengetahui dengan ilmu, mendengar dengan sama, melihat dengan basar, dan hidup dengan hayah dan seterusnya lah. Macam yang kita telah bincangkan pada pertemuan-pertemuan yang lepas. Kita masuk dalam perbincangan sifat yang seterusnya selepas daripada perbincangan sifat kudrah, iaitu sifat iradah. Sifat iradah macam mana yang diterjemahkan dalam terjemahan yang kita pakai ni, begitu juga dengan kitab-kitab Jawi yang ada kebiasaan yang diterjemahkan dengan kehendak ataupun perkehendak. Kehendak ataupun perkehendak. Kehendak ataupun perkehendak tersebut perlu ditafsirkan dan dijelaskan maknanya kepada makna tentu ataupun penentu, berdasarkan ikut kesesuaian dan juga cara terjemahan yang kita inginkan lah, yang kita nak ikut. Berkehendak sebab makna kehendak ataupun berkehendak bila kita masukkan imbuhan ni tambahan imbuhan pada iradah ni, dia akan membawa kepada perbincangan ta'alluq. Ta'alluq kita akan bincang lepas daripada tajuk sifat ma'ani ni. Tapi dia akan bawa ke situlah. Bila kehendak okey lagi, kita masih lagi boleh faham makna kehendak tu kepada makna penentu ataupun ketentuan. Kehendak boleh letak makna ketentuan. Cuma bila kita tambah berkehendak, serupa bila kita sebut Allah berkuasa, maka Allah qadirun, Allah maha berkuasa, muridun, Allah maha berkehendak. Maka berkehendak tersebut ada kemungkinan untuk disalah faham dengan makna berhajat. Berkehendak dengan makna berhajat, sedangkan itu bukanlah makna yang dimaksudkan daripada kalimah asal kehendak yang diterjemahkan daripada iradah. Maka lebih elok sekiranya kita tafsir sekali lagi untuk memudahkan kefahaman lah orang yang mengaji kitab Jawi dengan cara yang betul, dengan bantuan bahasa Melayu yang betul. Dia nampak jelas benda ni. Cumanya setengah-setengah orang yang mungkin sikit mengabaikan ataupun kurang mengambil perhatian bila diterjemahkan dengan berkehendak, maka takut-takut dia faham berkehendak dengan makna berhajat ataupun memerlukan. Serupa dalam bahasa kita lah, saya berkehendak kepada jumlah sekian-sekian wang untuk membeli sesuatu perkara. Saya berkehendak, ini bahasa lama lah, tapi dia masih digunakan pakai dalam kita punya ucapan perbualan harian kita. Lebih-lebih lagi bila mana kita bersembang dengan orang tua-tua, dia akan sebut berkehendak untuk makna berhajat. Tempat ini berkehendak kepada ataupun memerlukan kepada bantuan sekian-sekian. Jadi untuk mengelakkan daripada salah faham tersebut, kita tafsir sekali lagi makna kehendak itu dengan maksud tentu. Maka berkehendak dengan makna menentu. Maka sifat Allah ialah sifat menentulah ataupun sifat penentu. Sama ada kita tambahkan imbuhan pe ikut madrasah pada ataupun kita gunakan imbuhan selain daripada pe yang sesuai dengan kalimah asal tentu, kita letak menentu. Tak ada masalah. Yang penting kita tahu bahawasanya iradah yang kita bincangkan kat sini ialah iradah dengan makna sifat yang ada di zat Allah Subhanahu Wa Taala. Selesai. Satu. Itu daripada sudut terjemahannya. Jadi kehendak dengan makna ketentuan. Sifat menentu oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Menentu biasanya kita sebut dengan makna perbuatan, tak kita nak pakai kepada makna sifat. Sifat menentu ataupun sifat ketentuan, penentuan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, tak apa, tak ada masalah. Yang penting terjemahan untuk meletakkan kefahaman saja. Tak payah duk gaduh dalam bab terjemah ni. Apa makna sifat iradah Allah Subhanahu Wa Taala? Sifat iradah Allah Subhanahu Wa Taala ditakrifkan dengan sifatun azaliyatun qa'imatun bi dzatihi ta'ala tukhassisu bihal mumkin bi ba'di ma yajuzu alaihi. Ini seperti mana yang ditakrifkan oleh Al-Imam Bajuri rahimahullahu taala
pada syarahnya ke atas Jawharah Tauhid. Sifatun azaliyatun qa'imatun bi dzatihi ta'ala tukhassisu bihal mumkini bi ba'di ma yajuzu alaih. Satu sifat iradah itu ialah satu sifat azaliyatun yang sedia kala, bukan sifat yang baru ada pada Allah, dak sedia kala, qa'imatun bi dzatihi ta'ala, yang ada di zat Allah. Macam yang kita sebutkan sebelum-sebelum ni, yang ada di zat Allah dengan makna sekira-kira lau kushifa 'annal hijab la ra'ainahu. Sekira-kira seandainya Allah bukakan hijab, Allah hilangkan hijab yang menutup pandangan kita kepada zatnya Allah Subhanahu wa taala, nescaya kita akan nampak sifat iradah ini ada pada zat Allah. Qa'imatun bi dzatihi ta'ala, yang ada di zat Allah. Sekira-kira kalau Allah buka hijab, nescaya kita nampak. Lau kushifa 'anil hijab la ra'ainahu tukhassisu bihal mumkin. Tukhassisu bihal mumkinah, yang menentukan, yang memilih, yang menentukan. Dengan sifat iradah Allah inilah tukhassisu bihal mumkin, yang dengannya Allah menentukan akan perkara mungkin. Perkara mungkin ialah maknanya makhluk, perkara yang harus padangkan. Macam yang kita bincangkan dalam kelas dalam pertemuan yang lepas pada perbincangan sifat qudrah Allah, qudrah Allah Subhanahu wa taala. Menentukan mungkin, menentukan makhluk, bi ba'di ma yajuzu alaih, dengan sebahagian perkara yang harus ke atasnya, ke atas mungkin tersebut. Harus ke atas mungkin tersebut. Itu takrifannya. Kita ringkaskan makna takrif tersebut supaya mudah difahami. Qudrah iradah ialah satu sifat. Qudrah iradah ialah satu sifat yang dengannya, dengan sifat iradah tersebut, Allah menentukan mungkin. Allah menentukan mungkin. Maksudnya Allah menentukan makhluk. Allah menentukan keberadaan makhluk, kewujudan makhluk dan ketiadaannya lah. Dan menentukan apa yang berlaku pada makhluk tersebut. Maka ketentuan tersebut ialah ketentuan yang Allah letak, pilih dan tetapkan dan menerusi sifat iradah Allah Subhanahu wa taala. Kalau ikut bahasa Datuk Guru kita, ikut iradah lah. Tentu ikut iradah. Itu bahasa dia. Kita pakai bahasa yang kita biasa guna sekarang ni, menerusi lah. Kalau Datuk Guru dia sebut kod ya. Tentu kod iradah. Buat kod qudrah. Tahu kod ilmu. Ikutlah kod tu, ikutlah. Cuma biar untuk memudahkan kefahaman kita yang jarang dengar bahasa-bahasa yang lagu tu, kita tukar kepada menerusi lah. Maka Allah menentukan menerusi sifat iradahnya. Tentu apa? Makhluk lah. Tentu detail pada setiap makhluk. Tentu detail perincian maklumat bagi setiap makhluk. Tapi ketentuan tersebut bukannya semua. Dia tak macam qudrah. Dia sebahagian. Tukhassisu bihal mumkin bi ba'di ma yajuzu alaihi. Menentukan, menerusi sifat iradah tersebut akan perkara mungkin dengan perkara-perkara yang sebahagian, dengan sebahagian perkara-perkara yang harus ke atasnya. Bukan boleh tentu semualah. Sebab bila Allah tentukan seseorang tu laki contohnya, bermakna Allah tak tentukan dia perempuan. Kalau Allah tentukan seseorang tu perempuan, bermakna Allah tak tentukan dia laki-laki. Jadi tak boleh tentu semua. Tak boleh tentu semua. Kalau Allah tentukan dia sekarang contohnya berada di Malaysia, maka tak boleh juga Allah tentukan dia berada di tempat-tempat yang lain selain daripada Malaysia. Tak adil lah benda tu. Maka ketentuan Allah tu ketentuan yang meletakkan ataupun semua benda tu harus berlaku. Manusia ni boleh jadi laki, boleh jadi perempuan, dan Allah tentukan dia laki. Maksudnya Allah tak tentu pula hala dia perempuan.
Maka ketentuan Allah itu, ketentuan itulah yang dimaksudkan dengan menentukan sebahagian yang harus. Semua benda tu harus, tapi Allah tentukan sebahagiannya. Bukan Allah tentukan semua perkara yang harus berlaku pada mungkin tersebut. Mana mungkin Allah tentukan dia ada dan tiada pada satu masa, mana boleh. Jadi bila Allah tentukan dia ada, maka bermakna Allah tidak menentukan dia tiada pada masa itu. Jadi sebahagiannya lah. Tu makna sebahagian. Baik, itu secara ringkasnya kefahaman ataupun penjelasan tentang makna iradah yang dibahaskan dan dibincangkan oleh alim ulama kita dalam ilmu akidah. Maka secara ringkasnya sifat iradah ialah suatu sifat yang sedia kala ada di zat Allah Subhanahu Wa Taala yang dengannya Tuhan menentukan sejak azali akan ketetapan segala yang berkaitan dengan makhluk. Itu secara mudah yang kita sebut lagu itulah. Allah menentukan sejak azali menerusi sifat iradahnya akan ketetapan, details ketetapan yang berkaitan dengan makhluk. Ada ataupun tidak, duduk di mana, kecil ataupun besar, berada di arah mana dan sebagainya lah. Maka semua ketentuan itu telah ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sejak azali. Jodoh, rezeki, ajal, hidup, mati, masa, tempat, arah dan yang lain-lainnya. Ketentuan-ketentuan tersebut, ketetapan ataupun detail tersebut disebut dalam istilah ulama-ulama akidah dengan mumkinat mutaqabilat. Mumkinat mutaqabilat. Ada syair yang ulama susun untuk memudahkan kita hafal details ataupun ketetapan mumkinat mutaqabilat. Mumkinat mutaqabilat maksudnya segala perkara yang boleh ditetapkan oleh Allah, dan mutaqabilat saling bernafiat. Mutaqabilat dengan makna mutanafiyat, yang saling bertentangan, yang saling bernafiat. Maksudnya kalau Allah dah pilih, dah tentukan satu, maka tidak yang lainnya. Itu dia maksud mutanafiyat. Ada berapa? 6 dia panggil mumkinat mutaqabilat sittah ataupun sittun. Ada nazam yang disusun oleh ulama kita menyebutkan al-mumkinatul mutaqabilatu wujuduna wal adamu was sifatu azminatun amkinatun jihatu kadzal maqadiru yarwi thiqatu. Dua rangkap ataupun dua bait untaian nazam yang ulama kita susun untuk memudahkan kita hafal ketetapan ataupun detail yang 6 ni. Mumkinatul mutaqabilatu, mumkinat mutaqabilat, kemungkinan-kemungkinan perkara-perkara yang boleh diletakkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang saling bernafi-nafian, wujuduna wal adamu was sifatu. Yang pertamanya wujud dan adam. Ada dan tiada. Ada dan tiada. Satu. Maka bila Allah tentukan sesuatu tu ada ataupun berlaku, maka tidaklah Allah menentukan pada masa yang sama benda itu tidak berlaku ataupun tidak ada. Kalau Allah tentukan dia tidak ada pada masa yang tertentu, maka tak mungkin pada masa yang sama Allah menentukan dia ada pada masa yang sama. Tak boleh. Itu di mana mutanafiat ataupun mutaqabilat. Bila Allah dah tentukan satu keadaan, maka tak boleh. Maka kemungkinan yang satu lagi ataupun pilihan yang lain itu ternafi daripada ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun secara asasnya semua ketentuan tersebut ialah mumkinat. Semua ketetapan tersebut ialah mumkinat. Benda boleh berlaku bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Itu satu. Wujud dan adam. Wujuduna al-adam. Wujuduna wal-adam. Ada kita dan tak ada, kira satu. Ada dan tak ada, itu kira satu. Yang keduanya as-sifatu, sifat. Sifat seperti mana cerah kulit seseorang, gelap kulit seseorang, laki perempuan seseorang, bijak bodoh seseorang, kaya miskin seseorang. Maka itu sifat-sifat yang ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala.
Itu yang kedua. Yang ketiga, azminatun amkinatun jihatu kadzal maqadiru rawathiqatu. Yang ketiganya azminatun, masa. Masa. Maka bila Allah tentukan sesuatu berlaku pada masa yang tertentu, maka la yastakhiruna anha sa'atan wa la yastaqdimun. Maka takkan berlaku lebih awal walaupun sesaat, dan tidak akan berlaku lebih lewat daripada masa yang ditetapkan oleh Allah walaupun sesaat. Maksud jodoh, ajal dan sebagainya. Itu yang ketiga. Amkinatun, yang keempat, amkinatun. Tempat, lokasi. Maka bila Allah tentukan sesuatu itu pada tempat yang tertentu, dah ditetapkan dah. Contoh macam tempat kematian dia. Dah ditetapkan dah tempat kematiannya, contohnya di Raudah. Contohnya di Raudatun Nabi SAW, contohnya. Maka tidak mungkin berlaku kematiannya di tempat yang lain. Sebab telah ditentukan oleh Allah di tempat tersebut dia meninggal, contohnya lah. Ataupun masa sekarang ni, contohnya masa sekarang ni dia berada di dalam rumah. Maka jangan duk carilah luar rumah, tak ada lah, dalam rumah. Jangan duk carilah dalam kereta, tak ada lah, dalam rumah. Jangan duk carilah di jalan raya, tak ada, dalam rumah. Sebab dia telah ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang keempat. Al-wujuduna wal adamu, satu. As-sifatu, dua. Azminatun, tiga. Amkinatun, empat. Jihatu, lima. Arah. Arah. Arah ataupun sudut. Kanan sesuatu, kiri sesuatu, atas sesuatu, bawah sesuatu, depan sesuatu, belakang sesuatu. Enam. Enam jihah. Jihah yang enam. Al-jihatu as-sittu. Depan, belakang, kiri, kanan, atas, bawah. Maka setiap perkara yang berkaitan dengan makhluk, dia tidak terlepas dan tidak boleh bebas daripada arah ni. Dia mesti berada atas sesuatu, ataupun bawah sesuatu, ataupun kanan sesuatu, ataupun kiri sesuatu, ataupun depan sesuatu, ataupun belakang sesuatu. Dia mesti tak boleh lari daripada arah-arah ni. Sebab itu merupakan lawazim bagi makhluk. Itu ketetapan dan ketentuan yang telah dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala bagi makhluk. Itu yang kelima. Yang keenamnya kadzal maqadiru. Begitu juga dengan maqadir, ukuran. Ukuran panjang pendek seseorang, tinggi rendah seseorang dan sebagainya. Ukuranlah cerita ni, lebar dia, tebal dia, tinggi dia, rendah dia, panjang dia, pendek dia, renjong dia, rendang dia. Maqadir. Berat dia dan sebagainya, itu juga telah ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bila Allah tetapkan dengan sesuatu takdir, sesuatu ketetapan, sesuatu ukuran, maka tak berlakulah ukuran yang lain pada diri dia. Benda yang sejengkai takkan jadi sehasta lah. Benda yang sejengkai takkan jadi sehasta. Benda yang seinci takkan jadi sejengkai. Maka ni enam. Rawathiqatu, inilah yang telah diriwayatkan oleh ulama-ulama yang fiqh tentang ketentuan-ketentuan dan ketetapan-ketetapan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka bila kita cuba untuk faham perbincangan tadi ni, kita akan dapat gambaran. Maksudnya bila mana Allah tentukan sesuatu itu dengan ada, maka ada itu pada masa yang tertentu, dengan sifat yang tertentu, pada tempat yang tertentu, pada jihah, arah yang tertentu, dan dengan ukuran yang tertentu. Maka semua itu, semuanya telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ada satu perkara pun yang berlaku di luar ataupun menyalahi ketetapan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ni makna asas tentang sifat kudrah Allah Subhanahu Wa Taala yang perlu kita orang awam faham. Mudahnya lagu tu je. Mudahnya segala perkara sama ada yang telah berlaku, sedang berlaku ataupun akan berlaku, tidak terlepas dan telah ditentukan dah pun oleh Allah Subhanahu Wa Taala sejak azali, sejak sedia kala lagi. Bukan baru tentu tak. Allah dah tentukan dulu-dulu lagi tu. Sebelum daripada ada makhluk lagi dah ditetapkan dah makhluk ni nak ada bila, dengan
sifat yang bagaimana, masa bila, tempat mana dia nak ada, arah mana yang dia ada dengan ukuran apa yang dia sepatutnya ada dan sebagainya. Semua tu dah Allah tetapkan dah. Semua tu dah Allah tetapkan dah. Maka ini yang ta'alluq ataupun peranan sifat iradah Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Itu secara ringkasnya. Maka semua perkara, semua ketetapan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu pasti berlaku. Itu benda yang kita kena faham mula-mulanya. Sekiranya perkara tersebut berlaku, maka itulah ketetapan Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka perbincangan tentang iradah ni juga ialah kunci untuk kita faham tentang tajuk qada dan qadar Allah. Ketetapan dan pelaksanaan Allah Subhanahu Wa Taala. Kena faham bagi elok perbincangan sifat kudrah dan iradah Allah, kerana daripada dua sifat inilah merupakan kunci ataupun pemudah bicara untuk kita memahami tajuk qada dan qadar Allah Subhanahu Wa Taala. Secara ringkas, secara umumnya, wajib kita mengimani, wajib kita mempercayai bahawasanya segala perkara tersebut telah ditetapkan oleh Allah sejak azali. Ditetapkan menerusi sifat iradah inilah. Dan perkara-perkara yang ditetapkan itu dilakukan oleh Allah ataupun dijadikan dan diciptakan oleh Allah menerusi sifat kudrahnya. Maka dia punya tapak dia duduk di sini. Tapak perbincangan qada dan qadar Allah Subhanahu Wa Taala berada pada perbincangan sifat kudrah dan iradah Allah Subhanahu Wa Taala. Semua benda. Semua benda. Sebab tu Imam Dardi sebut wa kullu syai'in kainin aradah. Dan setiap perkara yang ada, wa kulli syai'in, dan setiap perkara yang ada itu aradah, ialah yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Setiap sesuatu yang berlaku adalah yang dikehendaki, maksudnya yang telah ditetapkan olehnya Allah Subhanahu Wa Taala. Maka sini bila bincang, bila dia akan membawa kepada perbincangan qada dan qadar Allah secara tak langsung, maka disentuhkan sikit sebab ada perbezaan firqah ataupun mazhab pemikiran akidah dalam Islam sendiri kepada beberapa mazhab berkaitan isu ketetapan dan ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala ni. Di sisi kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, setiap perkara yang berlaku itu ialah ketetapan dan ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala sejak azali. Tak akan berlaku sesuatu yang tidak ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan tidak akan berlaku sesuatu yang menyalahi ataupun melawani ketetapan dan ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala. Ni akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Macam dalam hadis riwayat Imam Abu Daud, Masya Allahu kana wa ma lam yasha' lam yakun. Apa yang telah ditetapkan ataupun apa yang dikehendaki oleh Allah itu kana, nescaya ada ia. Wa ma lam yasha' lam yakun. Dan apa perkara yang tidak ditetapkan oleh Allah, tidak dikehendaki oleh Allah, nescaya tidak akan berlaku. Nescaya tidak akan berlaku. Maka ni akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Cuma bila sebut tentang perkara tersebut, bila kita tengok dalam realiti hidup, peristiwa sekeliling kita dan sebagainya, kadang-kadang melihatkan seseolahnya dia ada perbezaan. Benda yang Allah suruh, tapi tak berlaku seumpama suruhan Allah. Kadang-kadang benda yang Allah larang, benda itulah yang berlaku. Isu. Benda yang Allah suruh, kadang-kadang tak berlaku. Dan benda yang Allah larang, kadang-kadang itulah yang berlaku. Allah berlarang, contohnya melakukan pembunuhan, dan pembunuhanlah yang berlaku. Allah memerintahkan untuk taat dan patuh kepada perintahnya, sebaliknya yang berlaku ialah penderhakaan dan juga kekufuran terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi seseolahnya perkara tersebut berlawanan dengan kehendak Allah.
dan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Poin ni yang cuba ditekankan oleh Imam Dardir rahimahullahu taala dalam perbincangan kita. Maka Imam Dardir lapik siap-siap kefahaman iradah ni, wa kulli syai'in kainin aradah. Wa kullu syai'in kainin aradah. Setiap perkara yang berlaku. Setiap perkara yang berlaku itu, setiap perkara yang terjadi, yang berlaku, yang ada itu aradah. Maksudnya itulah yang menjadi ketetapan dan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Itulah ketetapan dan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Sambung dalam bait yang seterusnya. Wa in yakun bididdihi qad amara fal qasdu ghairul amri fatrahil mirah. Sekalipun yang berlaku berlawanan dengan apa yang disuruh olehnya. Wa in yakun bididdihi qad amara. Yang berlaku itu berlawanan dengan apa yang menjadi suruhan Allah Subhanahu wa taala. Contohnya Allah menyuruh seseorang ataupun Allah menyuruh umat manusia supaya beriman dengannya. Tapi yang berlaku sebahagian manusia itu tidak beriman daripada Allah. Maka berlawanan dengan suruhan dan perintah Allah Subhanahu wa taala, dan begitu jugalah sebaliknya. Perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan itulah yang berlaku. Allah melarang daripada contohnya melakukan pembunuhan. Allah melarang daripada contohnya melakukan riba. Allah melarang daripada contohnya melakukan khianat dan sebagainya, dan itulah yang berlaku. Allah melarang daripada merebut kekuasaan dan sebagainya sehingga menumpahkan darah dan sebagainya, dan itulah yang berlaku. Larangan Allah itu yang terjadi, sebaliknya suruhan Allah itu tidak berlaku. Maka Imam Dardir tolong bagi solution ataupun penjelasan kepada kita, fal qasdu ghairul amri fatrahil mira. Justeru kehendak bukanlah suruhan. Maka ketentuan qasad kat sini dengan mana ketentuan tu lah. Kehendak dengan mana ketentuan Allah itu ghairul amri, bukanlah perintah, bukanlah suruhan, fatrahil mira, maka tinggalkanlah berbantah-bantah. Jangan duk berjidal, bergaduh dan bertengkar tentang bab ni. Ni isu-isu yang pernah menjadi perdebatan besar pada satu masa dululah dalam sejarah aliran ilmu kalam, dalam ilmu akidah, di masa-masa yang tertentu, khasnya pada zaman kegemilangan aliran Mu'tazilah di Baghdad pada ketika itu, di Kufah dan Basrah pada ketika itu. Antara isu-isu besar yang menjadi perjuangan aliran Mu'tazilah ialah Allah tidak melakukan perkara yang tak elok. Allah tidak melakukan perkara yang tak elok dan tak layak dengan kemuliaannya sebagai Tuhan sekalian alam. Asalnya itulah. Tak layak. Maksudnya Allah hanya buat yang salah dan aslah. Allah hanya buat yang baik dan yang lebih baik. Mustahil di sisi aliran Mu'tazilah, mustahil Allah melakukan sesuatu perkara yang qabih, yang buruk, yang tak layak dengan kemuliaan dan juga keagungan Allah Subhanahu wa taala. Ini antara isu-isu yang pernah ada, dan benda tersebut, benih kefahaman tersebut sampai ke zaman kita. Sampai ke zaman kita. Sebab tu ada wujud soalan, kalau Allah tu ada, kalau Tuhan tu ada, pasal apa berlaku peperangan? Kalau Allah tu ada, pasal apa orang yang berpakaian agama ni perangai tak serupa macam orang yang beragama? Pasal apa kalau Allah itu maha mengetahui segala-galanya, pasal apa ada kesusahan yang tak ada siapa tolong sampai berlaku kemudaratan dan sebagainya. Benda-benda ni lah. Benih-benih kefahaman tersebut diwarisi oleh generasi yang sekiranya tidak dijawab dan tidak diatasi dengan betul, maka dia akan menimbulkan keraguan kepada Allah Subhanahu wa taala, boleh jadi membawa sampai menafikan kewujudan Tuhan pencipta alam. Ini antara isu-isu yang pernah ada lah. Antara isu-isu yang pernah ada iaitu bila mana sesuatu arahan tersebut diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebaliknya yang berlaku ialah berlawanan dengan arahan Allah.
Manakala sesuatu larangan itu ditegah oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sebaliknya itulah yang dilakukan dan itulah yang dilaksanakan oleh orang yang kena larang tersebut. Gitu. Maka di sisi kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, sekiranya kita faham konsep iradah Allah Subhanahu Wa Taala dengan jelas, maka dia tak akan timbul muskilah dan juga syubhah yang sebegitu. Kita lapik daripada awal iradah Allah Subhanahu Wa Taala dengan maksud ketentuan dan juga ketetapan daripada Allah Subhanahu Wa Taala kepada semua perkara. Dan Imam Dardir sebut lebih untuk menjelaskan kefahaman kita, setiap perkara yang berlaku itu ialah yang telah ditetapkan oleh Allah. Wa kullu syai'in kainin aradah. Setiap perkara yang berlaku itu itulah yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka bila sebut lagu tu secara umumnya, sama ada perkara yang baik ataupun yang buruk, yang huduh ataupun yang cantik, bila mana dia berlaku, itulah ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala. Umum. Satu. Yang keduanya, tidak ada ikatan dan tidak ada kaitan di antara suruhan dan larangan dengan ketetapan dan ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang Imam Dardir sebut, fal qasdu ghairul amri. Qasad dengan makna iradah lah. Maka kehendak ataupun ketentuan tersebut bukanlah perintah. Dengan makna kata dia tidak ada kaitan dan kelaziman. Dia tidak ada istilzam dalam bahasa Arabnya. Dia tidak ada istilzam. Dia tidak ada kelaziman dan tidak ada kaitan, tidak ada ikatan di antara perintah dan kehendak. Cuma kadang-kadang perintah dan kehendak tersebut wujud ataupun berlaku pada sesuatu, dan kadang-kadang setengah-setengah kes yang lain, perintah dan kehendak tersebut, perintah dan ketentuan tersebut berada ataupun wujud secara berasingan pada perkara-perkara yang lain. Cuma kita tidak menyedari dan kita tak perasan benda tu. Kita nampak belah sehala aja. Sama juga dengan larangan lah. Kadang-kadang larangan dan ketentuan Allah itu selari. Benda tu Allah larang dan benda tu tak berlaku, selari pada benda yang sama. Kadang-kadang larangan Allah dan juga kehendak Allah itu tidak selari. Maksudnya pada satu benda tersebut ada larangan Allah tapi terjadi. Kadang-kadang benda tersebut tidak dilarang oleh Allah dan benda itu tak terjadi. Maka dia boleh berimpun pada satu perkara dan dia boleh berasingan dan bersendirian pada perkara yang lain. Ini yang ulama sebut qad yajtami'ani fi syai'in wa qad yanfaridani. Terkadang, qad masuk pada fi'il mudhari' dengan makna kadang-kadang. Terkadang berimpun perintah dan kehendak, perintah dan ketentuan itu fi syai'in pada sesuatu, wa qad yanfaridani, dan terkadang berasingan kedua-duanya. Dia tidak bersekali. Maka ketentuan Allah bukanlah arahan Allah. Dan arahan Allah bukanlah ketentuan Allah. Dia bukan perkara yang sama dan dia tidak terikat dan saling melazimi antara satu dengan yang lain. Tak. Cuma kadang-kadang perintah dan juga ketetapan Allah itu berlaku pada sesuatu perkara yang sama. Kadang-kadang berlaku hanyalah perintah, tidak ketetapan. Kadang-kadang berlaku hanyalah ketetapan, tidak perintah. Maka dia bukan perkara yang sama dan dia bukan ada kelaziman dan ikatan di antara satu sama lain. Ini juga yang disebutkan oleh Imam Ibrahim Al-Laqani dalam Nazam Jawharatut Tauhidnya. Imam Laqani sebut, wa qudratun iradatun wa ghayarat amran wa ilman wa ridha kama sabat. Dan sifat kudrah dan sifat iradah itu ghayarat, berbeza dengan amran, berbeza dengan perintah, amran wa ilman, dan berbeza, iradah Allah itu berbeza daripada ilmunya,
warida, dan iradah Allah itu juga berbeza dengan redha. Kama sabat, seperti mana yang telah sabit, telah tetap dalam nas Quran hadis dan juga dalam dalil aqli. Nak tengok perbahasannya yang lebih lanjut, buka tengok dalam syarah-syarah bagi matan Jauharah Tauhid. Pada bait tu, wa qudratun iradatun wa ghayarat amran wa ilman wa ridha kama sabat. Nah, gitu. Jadi, maka tak timbullah isu kalau Allah memerintahkan sesuatu dan perkara tersebut tidak berlaku. Tidak timbul juga isu Allah melarang sesuatu dan perkara itulah yang berlaku. Persoalannya, mesti setiap perintah Allah itulah menunjukkan atas ketentuan Allah. Tak? Bukan begitu. Akidah Ahlussunnah wal Jamaah tidak membawa ataupun tidak mengisbatkan sebegitu. Di sisi kita Ahlussunnah wal Jamaah, di antara perintah dan ketentuan itu, dia bukanlah perkara yang sama, satu. Yang keduanya, dan dia tidak ada kelaziman dan ikatan di antara kedua-duanya. Macam yang disebutkan tadi, dalam sebahagian kitab-kitab akidah kita menyebutkan dengan jelas, qad yajtami'ani fi syai'in wa qad yanfaridani. Kadang-kala, terkadang, kedua-duanya ada wujud pada sesuatu perkara, kadang-kadang keduanya itu berasingan pada perkara yang lain. Gitu. Maka faqad alimta arba'an aqsama fil kainati fahfazil maqama. Maka sungguhnya kamu telah ketahui 4 pembahagian fil kainati, pada segala kejadian. Fahfazil maqama, lantas lalu peliharalah akan posisi ini. Itu terjemahan dia lah. Kalau kita terjemah secara direct tu. Faqad alimta arba'an aqsama fil kainati, maka sungguhnya telah engkau tahu 4 pembahagian, 4 pecahan fil kainati, pada makhluk. Hasil daripada kita faham fal qasdu ghairul amri. Maka di situ ada 4 pecahan. Di situ ada 4 pecahan. Satunya ma'murun, benda yang disuruh, dan murad, benda yang dikehendaki dan ditetapkan oleh Allah itu kadang-kadang bersatu. Pecahan yang pertama, perkara yang diperintahkan oleh Allah dan perkara yang ditetapkan oleh Allah itu yajtami'an, berhimpun kedua-duanya. Dua-dua ada pada satu perkara. Contohnya macam iman, kita letak secara khusus, contohnya iman Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Maka iman itu diperintahkan oleh Allah secara umumnya. Allah memerintahkan semua orang untuk beriman dengan Rasul dan dengan ajaran Allah Subhanahu Wa Taala, dan Abu Bakar beriman. Kejadian itu berlaku. Bila berlaku kejadian tersebut, maka itulah menunjukkan itulah ketetapan dan ketentuan Allah. Maksudnya keimanan Sayyidina Abu Bakar itu ialah ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala, dan iman itu diperintahkan oleh Allah. Maka pada bab ni, pada masalah iman Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, dia diperintahkan oleh Allah dan dia merupakan ketetapan dan ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala ke atas Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ini pecahan yang pertama. Pecahan yang kedua, perkara yang tidak diperintahkan dan tidak ditentukan. Dia ghair ma'mur wa ghair murad. Ghair ma'mur wa ghair murad. Dia tidak diperintahkan dan dia tidak ditentukan oleh Allah. Benda tu Allah tak perintah lagu tu. Dalam masa yang sama, benda tersebut tak berlaku. Contohnya, lawanlah iman Abu Bakar dengan kufur Abu Bakar. Kekufuran Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dia tidak diperintahkan, Allah tak memerintahkan siapa-siapa pun untuk kufur. Allah siap sebut lagi, wala takfur. Jangan kamu kufur. Jangan kamu kufur. Secara umumnya lah. Yang ada dalam nas Quran dan juga hadis Nabi SAW ialah larangan untuk kufur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah larang. Maksudnya dia ghair ma'mur. Dia tidak diperintahkan. Kekufuran bukanlah sesuatu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala.
dan kekufuran tersebut tidak berlaku. Maksudnya tidak ditetapkan dan tidak dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala bagi diri Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Maka dia tidak diperintahkan dan dia tidak ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Lawan bagi pecahan yang pertama. Pecahan yang pertama ma'murun wa muradun. Benda tu diperintahkan oleh Allah, benda tu jugalah yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ka imani Abi Bakrin As-Siddiq radhiyallahu anhu. Pecahan yang kedua, ghair ma'murun wa ghair muradun, ka kufri Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dua. Yang ketiganya, perkara yang diperintahkan, ma'murun, perkara yang diperintahkan tetapi tidak ditentukan oleh Allah. Ma'murun wa ghair murad. Ma'murun wa ghair murad. Perkara tersebut diperintahkan oleh Allah. Contohnya macam iman tadi lah. Saya sudah pergi misal jauh-jauh lah. Kita ambil misal yang sama, iman diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala tetapi tidak berlaku bagi orang yang mati dalam kekufuran. Maka bila dia mati dalam kekufuran, menunjukkan bahawasanya Allah tidak menentukan iman bagi diri dia. Maka dia bukan murad, dia bukan ketetapan Allah Subhanahu Wa Taala. Iman tersebut bukan ketetapan Allah bagi diri orang yang mati dalam kekufuran tersebut. Contohnya macam Abu Jahal. Ambil yang sezaman lah, ambil yang sezaman mudah, yang terkenal. Seperti Abu Jahal. Abu Jahal diperintahkan oleh Allah untuk beriman, tapi telah terdahulu ketetapan dan takdir Allah Subhanahu Wa Taala bahawasanya Abu Jahal mati dalam keadaan tidak beriman kepada Allah. Maka imannya Abu Jahal itu makmur, diperintahkan oleh Allah, tapi ghair murad, tidak ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala bagi dirinya. Ini pecahan yang ketiga. Ma'murun wa ghair murad, ka imani Abi Jahlin. Lawan bagi yang ketiga lah, perkara yang ditentukan tetapi tidak diperintahkan. Maksudnya yang tidak diperintahkan tu kan, terbalik yang tadi. Terbalik yang tadi. Dia ma'murun, dia ghair ma'murin wa murad. Ghair ma'murin wa muradun. Ghairu ma'murin wa muradun. Dia tidak diperintahkan. Allah tidak memerintahkan, tidak mengarahkan dengan perkara tersebut. Contohnya kufur lah. Misal yang sama dengan yang atas tu. Kufur, kekufuran tidak diperintahkan oleh Allah, ghair ma'murin, tapi muradun. Allah menetapkannya, Allah telah mentakdirkan kekufuran itu bagi sesetengah manusia. Bila mana dia mati dalam kekufuran, itu menunjukkan bahawasanya Allah telah menetapkan, Allah telah memutuskan, Allah telah mengqadakan ke atas dirinya, mentakdirkan ke atas dirinya bahawasanya dia mati dalam kekufuran. Sedangkan kekufuran itu tidak diperintah dan tidak disuruh oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dipanggil ghair ma'murin wa muradun. Contoh macam mana? Hak tadi. Ambil misal yang sama, mudah. Untuk kita dapatkan kefahaman, kita bandingkan, iaitu kekufuran Abi Jahal. Kufurnya Abi Jahal. Wa qismur rabi'u ghairu ma'murin wa muradun ka kufri Abi Jahlin. Gitu. Bahagian yang keempat, pecahan yang keempat, perkara yang tidak diperintahkan oleh Allah tetapi ia ditetapkan oleh Allah. Ia ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, seperti kufurnya Abi Jahal. Kufurnya Abi Jahal. Gitu. Maka inilah pecahan tentang kehendak dan ketentuan ataupun ketetapan Allah Subhanahu Wa Taala. Dia tidak terikat dengan perintah Allah Subhanahu Wa Taala dan larangan Allah. Sebaliknya, apa yang berlaku itulah ketentuan dan ketetapan Allah Subhanahu Wa Taala. Bila yang Allah tentukan itu sejak azali lagi. Bukan baru jadi, bukan Allah tak tahu benda apa nak jadi, bukan Allah baru atok lah ni, tak. Allah atok sejak sedia kala. Sebab sifat iradah itu ada pada Allah sejak sedia kala,
dan ketentuan itu telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala seperti mana yang Nabi sebut dalam satu hadis dia. Kan dalam hadis 40 tu qad jaffat rufi'al aqlam wa jaffatis suhuf. Telah diangkat pena takdir. Wa jaffatis suhuf dan telah keringlah dakwah tulisan. Settle dah. Ketetapan-ketetapan makhluk ni semua telah ditetapkan dan telah diselesaikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nafas kita keluar masuk ni pun ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sehari banyak mana, jumlah keseluruhan banyak mana dan sebagainya, tentu siap dah. Benda apa yang kita buat bergerak, kita punya kelopak mata kita sehari bergerak banyak mana, dalam masa 1 minit bergerak banyak mana, dalam masa 1 hari bergerak banyak mana, dalam masa seumur hidup kita bergerak banyak mana, dan semuanya itu telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan detail-detail, dengan ketetapan-ketetapan yang disebutkan tadi dalam mumkinat yang mutaqabilah tadi ni. Gitu. Cuba kita tengok firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah An-Nahl. Dalam surah An-Nahl firman Allah Subhanahu Wa Taala, "Walau sya'allahu laja'alakum ummatan wahidah." Sekiranya mengkehendaki oleh Allah, sekiranya Allah kehendak, laja'alakum ummatan wahidah. Nescaya Allah menjadikan kamu umat yang satu. Umat yang satu. Tidak berpecah belah, tidak berlaku pertelingkahan, tidak berlaku pemusuhan dan sebagainya. Walakin yudillu man yasha'u wa yahdi man yasha'. Tetapinya Allah menyesatkan siapa-siapa yang ia tentukan, ia kehendaki, dan Allah memberi hidayah kepada siapa-siapa yang ia kehendaki. Wala tus'alunna wala tus'alunna amma kuntum ta'malun. Dan selagi akan ditanya, selagi akan dipersoalkan di akhirat kelak tentang apa yang kamu lakukan. Gitu. Jangan duk petikailah kerja Tuhan. Jangan duk petikailah takdir Tuhan. Jangan duk petikailah ketetapan dan ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala, sebab yang akan ditanya di akhirat nanti apa yang kita buat. Bukan apa yang Allah tentukan untuk kita. Apa yang kita lakukan dengan akal dan usaha ikhtiar yang Allah berikan kepada kita. Gitu. Ni asas kepada perbincangan ataupun kefahaman sifat iradah Allah Subhanahu Wa Taala. Ada soalan. Dia kata, Assalamualaikum. Adakah jahatnya seseorang itu dikatakan ghair ma'mur wa murad? Adakah jahatnya seseorang itu dikatakan ghair ma'mur wa murad? Ya. Dimaksud dalam perkara yang tidak diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi bila kejahatan itu berlaku, dia menunjukkan bahawasanya itulah ketentuan dan ketetapan Allah Subhanahu Wa Taala. Dimaksud dalam kategori yang sama. Dan pembunuhan contohnya, pembunuhan secara zalim, penumpahan darah secara zalim, dia tidak diperintahkan oleh Allah. Bahkan Allah sebut dalam Quran, siapa yang membunuh satu nyawa, seseolah dia membunuh semua nyawa. Siapa yang menghidupkan satu nyawa, seseolah dia menghidupkan seluruh manusia yang lain. Maksudnya Allah melarang melakukan pembunuhan ataupun menumpahkan darah secara zalim. Allah larang. Maksudnya dia ghair ma'mur, dia tidak diperintahkan oleh Allah. Sebaliknya Allah memerintahkan menjaga nyawa. Tapi berlaku peperangan, berlaku pertumpahan darah secara zalim. Bila berlaku sesuatu tersebut, Imam Dardi sebut dalam bait yang kita sebut tadi ni, wa kullu syai'in ka'inin aradah. Bila perkara itu berlaku, itulah menunjukkan bahawasanya ia telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dalilnya mudah. Sekiranya dia berlaku bukan dengan ketetapan dan ketentuan Allah, dia berlaku di luar daripada ketetapan dan ketentuan Allah. Dalil akal mudahlah. Kalau kita tak pakai ataupun kalau kita nak tambahkan lagi hujah di atas ayat Quran dan hadis Nabi yang kita sebutkan tadi. Sekiranya ada kemungkinan berlakunya sesuatu di luar takdir Allah, di luar ketetapan dan ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya di sana, sekiranya kita terima benda tu, di sana ada sesuatu yang di luar kekuasaan dan kawalan Allah Subhanahu Wa Taala, maka dia menafikan makna ketuhanan yang mutlak. Maksudnya, dia membawa kepada lemahnya Allah sebagai Tuhan dan tak layaknya Allah sebagai Tuhan. Sedangkan dia mustahil. Apa kita tak terima.
Akal kita tak terima konsep Tuhan yang lemah dan ada kekurangan, ada kelekehan seumpama itu. Akal kita tak menerima konsep tersebut. Mustahil pada akal. Mustahil pada akal yang namanya Tuhan itu, yang menciptakan sekalian alam ni, mustahil pada akal. Ada di sana sesuatu yang boleh melawani kehendak dan ketentuannya. Mustahil. Mustahil. Dan apa nama itu yang disebutkan dalam kita punya wirid sembahyang kita tu, Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la raddin lima qadaita tu. Itulah, tidak ada penghalang, tidak ada rad, tidak ada yang boleh menahan bagi perkara yang telah engkau qadaita, yang telah engkau tentukan dan tetapkan. Benda-benda tersebut yang menjadi wirid asas kita pada setiap hari. Cuma kena bagi tahu makna, bagi jelas saja. Gitu. Maka semua perkara, secara mudahnya kita simpulkan, secara ringkasnya, semua perkara sama ada dia baik pada pandangan kita, ataupun dia buruk pada pandangan kita, ataupun dia baik pada pandangan agama, ataupun dia buruk pada pandangan agama, pada kacamata agama, dengan penilaian agama dan dengan penilaian kita. Sekiranya dia berlaku, maka ia ialah ketentuan dan ketetapan Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana mustahil sesuatu perkara itu berlaku tanpa ditentukan oleh Allah ataupun menyalahi ketentuan Allah. Dia ada dua kemungkinan kat situ. Satu, kemungkinan dia berlaku tanpa ketentuan Allah. Maksudnya Allah tak peduli bab tu. Jadi tak jadi lantak habis. Satu benda yang kita tak terima. Ataupun Allah tentu sesuatu dan dia berlaku sebaliknya. Itu juga kita tak terima. Sama ada Allah tak peduli langsung tentang perkara tersebut, tidak ada detail, tidak ada ketetapan yang telah ditetapkan oleh Allah pada sesuatu tersebut, dia berlaku ikut suka dia, lantak pergi kat dia, satu benda. Ataupun Allah tentukan sesuatu dengan sesuatu detail, tetapi yang berlaku itu sebaliknya. Maka ini juga yang tidak diterima pada akal. Dia mustahil pada akal berlaku sesuatu yang sebegitu, kerana kalau berlaku sesuatu yang sebegitu, menunjukkan adanya sesuatu yang boleh mengalahkan kekuasaan dan kawalan Tuhan, yang berada di luar daripada kawalan Tuhan. Mustahil, lemah, membawa pada lemahnya Tuhan. Membawa pada lemahnya Tuhan. Dan dia bukan konsep Tuhan yang sempurna. Sedangkan akidah kita Ahlus Sunnah wal Jamaah secara khasnya, ataupun akidah Islam secara amnya, konsep ketuhanan itu ialah Tuhan yang sempurna daripada segala segi, dengan segala kesempurnaan yang layak bagi Tuhan, dan juga tidak ada sebarang kekurangan dan kelekehan yang tidak patut ada pada Tuhan. Ini konsep Islam, konsep ketuhanan dalam Islam secara am dan Ahlus Sunnah secara khasnya. Konsep Islam secara amnya dan konsep Ahlus Sunnah secara khasnya. Gitu. Okey, maka bila dah kita tahu empat pecahan tadi ni berkaitan dengan ketentuan Allah, bila mana kita nisbahkan, bila mana kita cuba adu dan bandingkan dengan perintah Allah, maka dia ada empat pecahan tadi ni. Benda yang baik ke, benda yang buruk ke, benda yang elok ke, benda yang tak elok ke, sekiranya dia berlaku, itulah ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala. Sekiranya dia tidak berlaku, maka itu bukan ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala. Bila dah tahu empat pecahan tadi ni, empat pembahagian tadi ni, fahfazil maqama, maka jagalah situasimu, jagalah posisimu, jagalah tempatmu, maksudnya kefahamanmu. Posisi itu dengan kefahaman, jaga kefahaman bagi elok. Apa saja yang berlaku, baik dan buruk dan sebagainya, semuanya kalau berlaku, kalau ada, kalau jadi, maka ia ialah ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka yang tinggal lagi lepas daripada tu, redha. Redha dalam bab ketentuan, kena faham. Redha dalam bab qada, dalam bab ketentuan, bukan maqdi. Sekiranya yang berlaku itu benda yang salah daripada sudut syariat, maksiat contohnya, maka ada dua pendirian kat situ. Yang pertamanya, kena yakin, kena mengakui bahawasanya yang berlaku itu ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu qada dia punya. Ar-ridha'u bil qada. Yang berlaku itu ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala. Perkara yang berlaku itu
dengan timbangan kacamata syaraknya ialah benda yang maksiat, benda yang merupakan penderhakaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka yang tu tak boleh redha. Dia punya itu maqdi. Ar-ridha'u bil qada la bil maqdi, kata ulama. Redha itu dengan qada, dengan ketetapan dan ketentuan Allah. Maksudnya benda dah berlaku, dah Allah dah tetapkan. Redha lah. Kita bukan ada kuasa apa, kita bukan ada halangan apa untuk menghalang benda yang telah ditetapkan oleh Allah. Tetapi bila syarak meletakkan bahawasanya dia sesuatu yang tidak elok, maka wajib untuk kita benci dia. Sebab ulama sebut dalam kaedah ar-ridha'u bil kufri kufrun war ridha'u bil ma'siyati ma'siyatun. Redha dengan kekufuran itu kufur, redha dengan kemaksiatan itu maksiat. Itu redha dengan maqdi, benda, perkara, sesuatu yang berlaku tu. Adapun redha dengan qada, ketetapan Allah Subhanahu Wa Taala, maka itu ialah kewajipan. Itu ialah kewajipan. Itulah yang dimaksudkan dengan beriman dengan qada dan qadar Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kena bezalah. Kena beza. Sebab tu kalau kita dengar syarahan dan juga ucapan-ucapan daripada ulama-ulama kita, kita akan jumpa ucapan ataupun kalam mereka yang kadang-kadang disebut semacam ni lah. Jangan benci kepada pelaku maksiat, bencilah kepada maksiatnya. Gitulah lebih kurang ni. Jangan benci kepada pelaku maksiat. Sebaliknya bencilah kepada maksiatnya. Dia merujuk kepada makna ni. Apa yang berlaku itu ketetapan Allah Subhanahu Wa Taala, wajib redha. Sama ada baik ataupun buruk. Tetapi benda yang berlaku itu, sekiranya dia dinilai baik di sisi agama, wajib syukur. Wajib syukur. Sekiranya dia dinilai buruk pada agama, dia merupakan penderhakaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka wajib benci. Wajib benci. Itu dua sudut yang perlu ada. Satu sudut daripada sudut qada, ketetapan Allah nisbah situ. Maka yang tu wajib terima semua dalam bab tu. Adapun dari perkara yang berlaku, tadi ketetapan Allah, dan ni perkara yang berlaku, maka di sini ditimbang dengan syariat. Kalau syariat kata dia baik, ya dia baik. Kalau syariat kata dia buruk, dia huduh, dia maksiat, dia kerosakan, dia mafsadah, maka wajib benci. Jadi kena beza di antara dua tu. Ni banyak lagi perbincangan tentang isu berkaitan dengan qada dan qadar Allah yang berdasarkan kepada iradah ni. Tapi kita tak boleh nak bincangkan semuanya di sini lah. Masalah masuk ke dalam syurga dan neraka, masalah kezaliman, masalah bala yang berlaku, masalah macam-macam lah yang menimbulkan banyak syubhah dalam pemikiran, lebih-lebih lagi bagi orang yang suka berfikir. Bila mana dia berfikir tanpa asas yang kejap dalam bab ni, maka dia ada risiko yang sangat besar untuk tergelincir. Jadi kena faham bagi elok bab ni. Setakat ni saja tak cukup. Tapi untuk sekadar orang awam, untuk kefahaman yang pertama, untuk kefahaman yang asas, ni kefahaman dia. Dan kena tambah lagi kefahaman ni. Asasnya setiap perkara itu telah ditentukan, dia telah ditetapkan oleh Allah menerusi sifat iradahnya. Allah telah menetapkan dan Allah telah menentukan segala-galanya yang berlaku itu iradahnya sejak azali. Itu asasnya. Cuma ulama memberi pesanan, tidak boleh menyebut dan menyandarkan perkara yang lekeh-lekeh dan hina-hina itu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tak boleh, la yajuz dengan makna haram. Melainkan pada maqam ta'lim, melainkan pada situasi mengajar dan belajar. Tak boleh nak sebut bahawasanya Allah menentukan bahawasanya orang tu berzina, contohnya. Allah telah mentakdirkan bahawasanya orang tu duk kata apa? Kalau Allah tak takdirkan dia bunuh kawan tu, dia tak bunuh lah. Tak boleh kata benda tu la yajuz. Tak harus, maksudnya haram. Melainkan dalam maqam ta'lim, melainkan pada keadaan belajar dan mengajar. Tak boleh nak sembang di kedai kopi, tak boleh. Nak buat berlawak dengan kawan, tak boleh.
Kena bezakan situasi. Walaupun ya, benda tu ya, betul. Tapi dia su'ul adab ma'allah. Dia menyalahi adab dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun Allah lah yang menciptakan anjing dan babi. Yalah betul lah benda tu. Tapi untuk diucapkan semasa bersembang bukan dalam keadaan mengajar ataupun belajar, haram. Haram. Sebab dia su'ul adab ma'allah Subhanahu Wa Taala. Yang tu kena asingkan pula daripada sudut syariat ni. Maka ulama menyebutkan tidak harus dengan makna haram menisbahkan, menyandarkan sesuatu yang hina dan lekeh dan buruk kepada Allah Subhanahu Wa Taala, melainkan untuk penjelasan dan huraian pada maqam ta'lim, pada posisi mengajar dan belajar. Itu dibenarkan. Jadi tak boleh nak sembang pandai di kedai kopi sambil tepuk meja, sambil urut ayat, tak boleh. Bukan. Melainkan pada ketika belajar dan mengajar. Itu kena faham begitu. Walaupun secara hakikatnya memang itulah hakikat yang sebenarnya. Semua benda yang berlaku itu berlaku dengan ketetapan dan ketentuan yang telah diputuskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sejak azali. Apa nama hidupan tu, haiwan tu, sama ada dia babi ataupun dia lembu, sama ada dia naga ataupun dia Godzilla ke apa ke, semua tu telah ditentukan dan ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sama ada dia raja rimba ataupun sama ada dia binatang yang paling lekeh dalam rimba, semua itu merupakan kejadian yang diciptakan oleh Allah dan ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi tidak boleh diucapkan dan disandarkan kepada Allah melainkan dengan tujuan belajar dan mengajar. Ini masalah adab dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau dengan raja pun kita tak kata lagu tu. Bandingannya dengan raja, dengan pembesar, dengan orang-orang yang berjawatan tinggi pun kita tak kata lagu tu sebab dia jadi satu kehinaan. Dia menjadi satu kehinaan. Contoh bila kita kata kan kita menghadap raja, ulama buat misal tamsilannya lagu tu. Kita menghadap raja. Kemudian raja minta kita bagi ucapan, maka kita pun bagi ucapan. Kita nak puji dia lah. Nak mengucapkan kata-kata yang baik lah, maka kita kata tuanku lebih mulia daripada orang yang kutip sampah. Tuanku lebih mulia daripada pencacai najis. Pujilah tu, betul lah. Tapi tak boleh diucapkan di hadapan raja tersebut sebab pujian tersebut akan berubah menjadi celaan. Akan berubah menjadi celaan. Apa nama, lenggok bahasa dan susunan ayat yang sebegitu akan menjadi kejian dan celaan bagi raja tersebut. Gitu. Maka bandingannya itulah tu pendekatan yang ulama kita cuba sampaikan. Kalau dengan raja pun tak boleh sebut benda-benda yang lekeh lagi tu depan dia, maka apa lagi dengan Malikul Muluk, raja segala raja, pemilik segala penguasa, maka lebih-lebih lagi lah tak sesuai. Melainkan untuk menceritakan hakikat. Bila masa untuk ceritakan hakikat ni ketika menyampai dan menerima ilmu, iaitu ketika belajar dan mengajar. Itu saja boleh. Kena faham elok situ. Sebab tu dia pesan fahfazil maqama. Maka peliharalah posisimu, jaga kefahaman yang elok. Jaga kefahaman yang elok. Pegang elok sini, syubhah yang datang selepas daripada kita kejap benda ni, maka kita boleh sekurang-kurangnya kalau tak boleh lawan pun syubhah tersebut, sekurang-kurangnya kita tak goyah dan goyang dengan syubhah-syubhah tersebut. Macam-macam lah, macam yang disebutkan dalam Minhajul Abidin, Imam Ghazali sebut. Antara helah syaitan yang paling payah nak selamat, bila mana syaitan membisikkan kepada seseorang itu, buat apa ibadah banyak-banyak ni? Kalau Tuhan dah tentu hang neraka agak. Kalau Tuhan dah tentu hang syurga, sejak azali Tuhan tentu dah benda ni. Syurga juga hang kalau hang tak buat ibadah apa pun. Dia merupakan syubhah yang paling susah. Antara syubhah yang paling susah untuk dihilangkan dalam hati seseorang hamba. Seperti mana yang disebutkan oleh Imam Ghazali dalam Minhajul Abidinnya. Jadi kena kejap bab ni. Kena banyakkan kajian, pengajian dan juga pembacaan dalam bab ni, serta banyak mendengar syarahan alim ulama kita berkaitan dengan bab ni. Bab syurga, bab neraka, bab qada, bab qadar.
Sebab apa yang berlaku pada diri kita, apa yang boleh berlaku pada diri kita, apa yang takkan berlaku pada diri kita, benda yang berkaitan dengan penciptaan dan ketetapan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dia benda yang besar. Sebab tu Nabi SAW dalam hadis Jibril tu mengulangkan wal imanu bil qadari khairiha wa khairiha ataupun murriha, ya, hulwiha wa syarriha, hulwiha wa murriha. Itu. Kan dalam hadis Jibril, malaikat Jibril tanya kepada Nabi, akhbirni anil iman. Nabi kata al imanu an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa yaumil akhir wa tu'minu wa an tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi hulwihi wa murrihi. Ulama kata antara hikmah Nabi mengulang kalimah beriman pada qada dan qadar sebagai isyarat pada bahawasanya masalah qada dan qadar ini sangat sukar untuk difahami, lebih selamat untuk diimani. Kalau beriman betul, selamat insya-Allah. Nak faham, kut payah sikit. Kalau beriman betul, terima bulat-bulat qada dan qadar Allah dengan makna yang betul, insya-Allah selamat. Nabi sebut beriman dengan Allah, beriman dengan Rasul, beriman dengan, tapi guna dan, beriman dengan Allah dan Rasul dan kitab dan hari akhirat dan malaikat. Bab qada dan qadar Nabi ulang kalimah beriman dan beriman dengan qada dan qadar. Maka ulama menyebutkan antara hikmah pengulangan ataupun penekanan makna iman pada sebutan qada dan qadar tersebut isyarat kepada bahawasanya dia benda yang sukar. Sukar untuk difahami, sukar untuk diimani. Itu yang berlaku keluh kesah terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Tak redha dengan qada dan qadar Allah Subhanahu Wa Taala. Mengkritik dan juga membantah segala perintah dan titah Allah Subhanahu Wa Taala semua tu. Maka dia panjanglah perbincangan bab ni. Ulama membincangkan kadang-kadang tu secara kitab yang berasingan. Bukan untuk kita punya kelas kita buat masalah ni. Nanti ke depan insya-Allah kalau ada rezeki lain kita bincang yang panjang lebar insya-Allah. Kemudian kata kalamuhu wa sam'u wal ibsaru fa huwa al ilahul fa'ilul mukhtar. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Masuk ke sifat yang seterusnya iaitu kalam, sifat sama' dan sifat basar. Itu dulu. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'la wa a'lam. Sami ada orang tanya soalan dalam YouTube. Dalam YouTube. Nak baca? Baca. Nama dia Ya Kawan. Assalamualaikum Ustaz. Boleh tak berlaku pada satu masa Allah berkehendak pada satu benda dan pada masa lain berkehendak pada benda lain pada nasib sesuatu makhluk? Boleh tak berlaku pada satu masa Allah menentukan sesuatu pada satu benda, pada A kita kata, pada satu masa Allah menentukan sesuatu pada A, pada masa yang lain Allah menentukan sesuatu yang lain pada A tersebut. Boleh. Ini kalau dalam bab tanaqud, dalam mantik pun dibincang bab ni. Dalam bab akidah kita pun dibincang ni. Sebab tu yang disebutkan tadi, untuk masa tu, dia mesti, detail tersebut mesti selari. Masa, tempat, posisi, jihah, takdir dan sebagainya tu, dia mesti selari. Boleh berubah ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala dan perubahan tersebut masih lagi dalam ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala. Contohnya hari ini Allah menentukan kita masih lagi tak tahu tentang sesuatu. Kejahilan kita terhadap sesuatu hari ini. Esok boleh jadi Allah memberikan ilmu kepada kita terhadap perkara tersebut. Berubahlah daripada jahil yang lawan bagi ilmu. Pada diri kita sesuatu yang sama, subjek yang sama, tetapi pada masa yang berbeza. Boleh tak hari ini kita nak berada di sini, di rumah, esok kita berada dalam pekan? Boleh, tak ada masalah. Sebab dia pada masa yang berbeza. Dia tidak ittihad. Dia tidak bersatu pada maudhu' dan mahmulnya. Dan dalam ilmu mantik, perbincangan ini perbincangan dalam bab tanaqud.
dalam ilmu akidah dibincangkan kat sini lah. Membincangkan pada masalah adakah dia bertentang ataupun dia tidak bertentang. Sini tak ada pertentangan. Sekiranya tidak sama pada detail, maka dia tidak bertentang. Sesuatu perkara, contohnya hitam, contohnya hidup dan mati. Dua benda yang berlawanan. Tapi pada masa yang berbeza, maka kedua-duanya diterima. Seseorang tu kita kata, Pak Long tu marin hidup. Lepas tu, jiran kita kata, tak, hari ni dia mati dah. Boleh terima tak? Terima. Boleh terima. Kedua-dua kenyataan tu sah. Kemarin dia hidup, hari ni dia mati. Walaupun menceritakan tentang dua benda yang berlawanan pada sesuatu, tetapi pada masa yang berbeza. Sah. Yang tak boleh hanya dia kata, kemarin aku jumpa aku sebelah, Pak Long tu hidup. Jiran dia kata, hai, pukul 11 tu jugalah aku tengok dia mati. Maka tak mungkin. Sebab pada masa yang sama. Pada masa yang sama berhimpun hidup dan mati pada sesuatu objek. Mustahil. Berhimpun dua benda yang berlawanan pada sesuatu dalam masa yang sama. Maka dia mustahil. Macam tu juga dengan misal kita tadi. Hari ini kita berada di rumah. Contohnya waktu ni kita berada di rumah. Waktu ni jam pukul 9.34, 35 kita ada di rumah. Saat lagi contoh pukul 10 malam kita berada di dapur contohnya. Boleh berlaku? Boleh. Walaupun pada tempat yang berbeza, walaupun orang yang sama, walaupun diri yang sama dan sebagainya, berlakunya perkara yang berbeza tersebut pada masa yang berbeza, pada tempat yang berbeza dan sebagainya sah. Dan itu masih lagi di bawah ketetapan dan ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu juga dengan isu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, memanjangkan umur dan sebagainya. Allah dah tetap umur seorang tu sekian. Allah juga yang menetapkan bahawasanya dia akan melakukan sesuatu yang menyebabkan bertambahnya umurnya. Amalan-amalan yang menambahkan umur. Yang memanjangkan umur. Birrul walidain, banyak sedekah dan sebagainya. Allah menentukan bahawasanya dia akan buat benda-benda yang memanjangkan umur dan Allah jugalah yang menentukan bahawasanya umur dia bertambah daripada had yang asal. Semuanya di dalam ketentuan dan juga ketetapan yang telah Allah tetapkan di azali, yang telah ditulis di Lauh Mahfuz. Itu yang kata dalam bab ketentuan dan bab iradah Allah Subhanahu Wa Taala ni banyak isu yang boleh disentuh. Cuma kita sentuh apa yang disebutkan oleh Imam Dardir dalam kitab dia saja. Sebab kalau kita sentuh semua isu dalam bab iradah ni, seperti mana yang dibincangkan dalam kitab-kitab akidah yang lain, maka tak selesai walaupun dalam 3 ataupun 4 pertemuan. Dia panjang. Dia banyak isu. Banyak konflik dan banyak krisis yang berlaku dalam sejarah ilmu akidah umat Islam yang berkaitan dengan iradah ataupun secara tepatnya lagi qada dan qadar Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu a'lam. Ada soalan lagi tak? Tak ada kot nah. Baik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma salli afdala salatin ala as'adil makhluqati ka sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون اللهم صل أفضل صلاة على أسعد المخلوقات كسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون اللهم صل أفضل صلاة على أسعد المخلوقات كسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون صلى الله وسلم عليه وعلى آله والحمد لله رب العالمين.